السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang kurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini Allah masih lagi menghidupkan kita di malam yang ke-24 dalam bulan Ramadan. Semoga apa yang Allah berikan melayakkan kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian, agar kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak selawat serta menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan syafaat diberikan ke atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Ahli Jurukuasa Surau, Imam, Bilal dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama. Sebelum kita meneruskan lagi ibadat kita, berdiri kita untuk mengerjakan qiyam pada malam-malam Ramadan di penghujung Ramadan ini. Seketika kita tengah berniat i'tikaf, mudah-mudahan beberapa minit daripada sekarang diganjarkan seumpama mereka yang salat sunat beribu-ribu rakaat. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, Ramadan yang kita temui pada kali ini sudah mengikut banyaknya umur kita. Jadi jika orang itu hidup pada hari ini 50 tahun, maknanya 50 kali dia bertemu, mengikut pada kadar umur kita. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mula diperintahkan ibadah puasa di bulan Ramadan sehinggalah ke akhir hayat Nabi, baginda bertemu dengan Ramadan sebanyak 9 kali sahaja. Kerana perintah Ramadan berlaku pada saat tahun yang kedua selepas Nabi berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Di tahun yang kedua selepas berhijrah, maka perintah puasa pun diberikan sehingga kewafatan Nabi 9 kali Nabi bertemu dengan Ramadan. Namun apa yang menarik, 9 kali bertemu dengan Ramadan sudah menjadi dan sudah cukup untuk menjadi panduan kepada umat sehinggalah hari kiamat. 9 kali bertemu dengan Ramadan sudah menjadi ilmu yang cukup mantap untuk umatnya sebagai panduan melaksanakan ibadah puasa. Dan apa yang kita hadap pada ketika ini juga sudah melakukan proses yang amat sangat ringan bila dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh orang terdahulu. Artinya umat Nabi pada kali pertama menerima perintah Ramadan, ianya agak berbeza, sedangkan apa yang kita nikmati pada ketika ini, di mana kita sudah cerita dulu pada beberapa tahun yang lepas, kalau dulu mereka lepas berbuka dikenakan 2 syarat. Jika 2 syarat ini mereka langgar, mereka kena berpuasa, dan ia tidak perlukan waktu subuh. Kalau lepas isyak mereka buat solat isyak, maka mereka dah kena puasa. Ataupun lepas isyak mereka tidur, mereka sudah dikenakan puasa pada ketika dahulu. Namun perintah itu dimansuhkan selepas Allah menurunkan ayat 187 di dalam surah Al-Baqarah. Itu adalah bentuk keringanan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Ramadan identitinya penuh dengan keberkatan. Proses pelaksanaan kepada umat di akhir zaman seumpama kita sudah diringankan.
Namun apa yang menarik adalah Ramadan kali pertama diberikan kepada umat dengan Ramadan yang kita dapat, dengan Ramadan sahabat-sahabat kita ataupun adik-beradik kita nanti, orang-orang generasi kita nanti selepas ketiadaan kita, sama. Kualiti Ramadan tetap sama. Apa yang diberikan pada umat dahulu, pada kita, pada akan datang, ia tetap sama mulianya. Apa yang dibuat oleh mereka satu kebaikan, ganjarannya 10, 100, 1000, 1 juta, mereka pun dapat, kita pun dapat. Pada mereka ada Lailatul Qadar, pada kita pun ada Lailatul Qadar. Sehingga kualiti tetap sama, tapi proses pelaksanaannya sudah diringankan. Oleh kerana itu, dengan pesta ibadat yang banyak pada Ramadan kali ini, namun dalam keterujaan kita sedang menimba sebanyak-banyaknya keberkatan. Namun kita kena ingat, ada satu doa yang didoakan ataupun yang diminta, yang ketika itu pendoanya adalah malaikat. Dalam keterujaan kita menerima sebarang anugerah, ternyata malaikat pernah berdoa. Maknanya malaikat ni bila dia berdoa, artinya mustajab lah, sebab dia tidak dalam keadaan berdosa, tidak ada niat untuk melakukan dosa. Maka pada ketika itu ia berdoa, dan sasaran utama doanya itu adalah ketika manusia yang sedang berada di dalam bulan Ramadan. Dan ketika itu tujuannya kepada siapa? Kepada umat Nabi SAW. Dan doanya ini yang memberikan satu gambaran yang menakutkan, yang perlu untuk kita perhatikan dan berhati-hati. Sebab jika sasarannya adalah kepada umat Nabi, lalu terkena kepadanya, maka binasalah dia pada ketika yang akan datang. Maka ketika peristiwa ini ataupun doa ini dinyatakan dalam satu keadaan, ketika itu baginda Nabi SAW ingin menaiki mimbar, artinya daripada anak tangga Nabi melaluinya. Maka ketika itu para sahabat pun mendengar, setiap kali melalui satu anak tangga, Nabi pun mengucapkan kalimah amin. Maka bukan sekali, tapi 3 kali yang didengar oleh para sahabat akan amin yang dikemukakan oleh Nabi setiap kali menaiki anak tangga. Maka para sahabat agak khawatir dan agak macam tertanya-tanya, kenapa setiap kali melalui anak tangga Nabi menyebut amin, menyebut amin, menyebut amin. Pasti ada yang didengar oleh Nabi, ada seseorang yang sedang berdoa, ada, tapi di kalangan para sahabat tidak ada pun seorang pun yang berdoa. Maka ketika itu para sahabat pun tertanya-tanya, kenapa sebut amin, kami tak ada berdoa, kami tidak ada siapa pun berdoa. Maka ketika itu baginda pun menyatakan akan doa yang dikemukakan oleh malaikat, dan menyatakan bahawa salah satu daripada ketiga-tiga yang diaminkan oleh Nabi, yang tujuannya kepada umat yang sedang berada dalam Ramadan, doanya dinyatakan syaqiya abdul, maka celakalah seseorang ataupun celakalah seseorang hamba adraka Ramadan, pada saat ia dikurniakan bertemu dengan Ramadan. Dari berjuta-juta, berbilion-bilion orang yang hidup atas dunia yang sedang menginginkan untuk bertemu dengan Ramadan, tapi dia salah seorang daripadanya dikurniakan Ramadan. Dia hidup dalam bulan Ramadan yang diingini oleh banyak manusia, tapi ada yang tak kesampaian pun bertemu dengan Ramadan. Sedangkan dia diberikan kesempatan untuk adraka Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Namun apa yang diperlakukan oleh individu itu? Fansalakha min, dia mempersiakan seolah-olah tiada apa yang menarik dengan Ramadan. Walaupun dia sudah dipilih bertemu dengan Ramadan, dia tidak menganggap ini adalah sebuah kurniaan, artinya kurang adab. Imam Ibn Atha'illah dalam kitabnya Al-Hikam, ia menyatakan antara sikap ataupun adab apabila engkau menerima sebuah anugerah daripada Allah, dan anugerah ini adalah bukan hanya kesempatan dalam bentuk harta sahaja, pangkat, umur yang panjang, sihat tubuh badan, itu kurniaan. Namun dalam situasi yang berbeza, kurniaan yang jauh lebih baik dan lebih hebat
bila dia melepasi bab-bab dunia. Artinya bila ada di hadapan kita, manfaat dia itu melepasi dunia, bahkan beserta isinya lebih jauh lebih baik lagi bila ia berada. Dan salah satu daripada apa yang kita dapati adalah Ramadan. Ramadan ni patutnya dipandang sebuah kurniaan yang mendahului dari semua kurniaan-kurniaan yang kita dapat, seumpama harta, pangkat, duit dan sebagainya. Patutnya ini ditengok, dilihat sebagai satu kurniaan yang harganya tidak ternilai. Maka harga dia adab, beradablah dengannya ketika dia datang bersama denganmu, bersama dengan kita. Tapi malangnya, orang yang didoakan, orang yang diperkatakan oleh malaikat, fansalakha minhu, dia bila datang je, padahal dia dah ada dalam Ramadan ni, tapi tak ada menarik perhatian dia. Dia masih tetap buat benda yang sama, apa yang dibuat dia sebelum Ramadan, berhubungan dengan perkara-perkara jahat. Di dalam Ramadan yang saat-saat ini malaikat sedang mendoakan supaya mudahkan urusan umat Nabi, dimudahkan hamba Allah untuk melakukan ibadat. Yang kalau di dalam Ramadan syaitan dibelenggu, syaitan diikat supaya sukar ia bergerak melakukan kejahatan. Yang nafsu membuluak-luak di saat sebelum Ramadan, bila datang saja Ramadan dia lemah sebab puasa. Tapi malangnya insan ini masih bekerja keras untuk mengiyakan kejahatan, dan yang paling malang lagi, tidak ada keinginannya pun untuk mengimarahkan Ramadan yang sedang disuguhkan ke atas hidupnya. Lalu apa yang berlaku sepanjang habis saja Ramadan? Walam yughfarlah, sehingga dia, individu ini, tidak memperolehi apa yang sepatutnya boleh diperolehi. Walaupun kerja biasa-biasa dalam Ramadan, dia patutnya boleh diampunkan, tapi dia dalam kategori orang yang tidak diampunkan. Padahal syurga sudah terbuka lebar, syaitan sudah diikat supaya tidak ganggu dia nak buat ibadat, nafsu lemah, jadi kejahatan itu semakin berkurang. Tapi malangnya ia dalam kumpulan orang yang tidak diampunkan. Kerja sikit pun tak apa. Dalam Ramadan ni kerja biasa, gaji luar biasa. Apalagi kalau kerja lebih masa, maka gaji pun juga akan memperolehi yang jauh lebih banyak. Tapi dia langsung tak memperolehi apa sebarang kebaikan daripada Ramadan, dan dia pula tidak disenarai sebagai orang yang diampunkan. Maka apa yang dikhawatirkan ialah ketika itu Nabi SAW mengaminkan. Nabi pada umat ni cinta sangat, sangat cinta kepada kita. Tapi pada kali ini Nabi aminkan juga, walaupun tahu itu yang doa itu malaikat. Maknanya pendoa adalah maksum, yang mengaminkan adalah maksum di waktu yang paling mustajab. Artinya tidak ada celah untuk tidak dimakbulkan doa itu. Jadi sesiapa yang meletakkan dirinya dalam kaedah ini, dalam situasi ini, bukan salah di si pendoa, bukan salah si pengaminnya, bukan salah waktu mustajabnya, tapi salah individu itu yang tidak menghargai sebarang kelebihan yang diberikan. Kenapa Nabi mengaminkan? Para ulama bincang, padahal ini untuk umat dia sendiri. Kenapa? Kerana dia telah memperlekeh hak Allah. Manusia ni, kalau hak Nabi SAW tidak boleh kalau hak Allah diganggu-gugat. Seolah-olah macam manusia ni memperlekeh Allah Azza wa Jalla. Kan wahwali Allah sebut, puasa ni untukku, jadi Allah yang akan membalasnya. Tapi ini segelintir dua gelintir ni, seketul dua ketul insan ni, dia dah hidup dalam Ramadan, kerja biasa pun tak apa, buat sikit-sikit pun jadilah, langsung tidak, bahkan dalam kategori orang yang tidak diampunkan. Maka pada ketika ini dia dalam kategori syaqiyah, celaka, yang apabila kehidupan dalam Ramadan tapi tiada sebarang aktiviti kebaikan yang dilakukannya, habis je Ramadan yang kita wa akhiruhu itqum minan nar, akhir Ramadan ni kita sedang memperebutkan pelepasan api neraka, namun dia tak tersenarai langsung daripada orang yang diampunkan, lalu neraka menjadi tempat tujuan utama. Na'udzubillah. Oleh kerana itu tuan-tuan, sebagai penutup dalam Ramadan tahun 1445 ini, dengan berbaki tinggal tidak lebih daripada 6 hari lagi, maka kejarlah
ambillah peluang baki-baki yang ada supaya kita tetap diampunkan oleh Allah, dan kita bukan salah seorang yang didoakan menjadi hamba yang celaka seketika Ramadan tiba. Maka dengan begitu, pembuktian kita setakat malam ini kita masih mampu bertahan, walau sebahagian kecil sudah kecundang lebih awal, sudah sibuk dengan urusan-urusan yang lain, tapi kita masih kekalkan hidup kita, diri kita untuk khidmat kepada Allah di bulan yang mulia ini. Percayalah, perkhidmatan yang terbaik yang kita suguhkan sepanjang Ramadan bersama kita, maka dia akan menjadi sebuah as-siyamu junnah. Dia pasti akan menjadi perisai ke atas kita. Perisai ini gunanya waktu ketika kita bertemu di alam yang seterusnya, yakni barzakh, maka dia akan menjadi benteng yang kukuh untuk melindungi kita dari sebarang ancaman-ancaman yang berada di dalam alam barzakh, sehinggalah kita dibenarkan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, teruskan semangat dalam memperjuangkan Ramadan sehingga di penghujung Ramadan nanti, maka bila Ramadan pergi, dia akan sebut-sebut nama kita, dia akan kenang kita, sampailah kita bertemu di waktu yang seterusnya, yakni di alam yang seterusnya. Demikian yang benar daripada Allah, yang lemah tadi di sendiri. Ila liqa' ma'as-salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.